Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Jamila Jamil. Okey, nama saya Fatimah Azhara binti Kasim, matrik nombor 251391. Saya bersama dengan rakan saya Siti Rohayu binti Samsu 251717. Okey, untuk tugasan kali ini kami akan membuat perbentangan lah mengenai syarikat yang kami pilih, iaitu Arba Travel and Tours Sdn Bhd. Okey, jom kita kenal dulu apa syarikat Arba Travel and Tours Sdn Bhd ini. Okey. Okey, pendahuluan yang pertama, kita tengok pendahuluan dulu. Arba Travel and Tours Sdn Bhd ni ditubuhkan pada tahun 2014 oleh graduan luar negara lah. Okey, Arba Travel and Tours ni dia satu syarikat yang berkembang secara pantas di seluruh Malaysia. Okey. Dan Arba Travel and Tours ini diterajui oleh Ketua Pegawai Eksekutif Arba Travel and Tours Sdn Bhd, iaitu Encik Amar bin Roslizar. Dan Arba Travel and Tours ni, syarikat ni mempunyai lebih kurang 50 orang pekerja. Dan waktu permulaan syarikat hanya ada 3 orang pekerja saja. Tapi sekarang ni syarikat tu dah berkembang lebih maju ke depan lah. Okey, lepas tu matlamat syarikat iaitu kepuasan pelanggan adalah keutamaan nombor 1. Okey, dekat sini syarikat ni memang betul-betul mengutamakan kepuasan pelanggan. Encik Amar bin Roslizar ni, ketua ni, dia ada bercakap berkenaan dengan matlamat organisasi beliau, dan beliau mengatakan yang beliau sebagai seorang pengurus syarikat pelancongan tersebut, dia tak pernah sama sekali untuk bangga ataupun berpuas hati lah dengan setiap kejayaan ataupun setiap apa benda yang telah dicapai oleh syarikatnya dalam tempoh yang terdekat ni. Sebab dia ditubuhkan pada tahun 2014 dan dia berkembang memang begitu cepat lah. So orang kata satu perkembangan yang baik lah bagi sebuah syarikat travel agensi pelancongan di Malaysia ni. Okey, dan beliau juga berkata dari hari ke hari beliau akan sentiasa menambah baik perkhidmatan syarikat beliau. Dari hari ke hari dia orang akan sentiasa mementingkan penambahbaikan tersebut, kualiti syarikat, kualiti organisasi. Memang dia orang akan sentiasa follow up lah benda ni. Dan syarikat juga pada tahun 2017, syarikat Arba Travel and Tours ni Sdn Bhd telah dianugerahkan sebagai top 30 SME in Malaysia, daripada 1.2 juta SME yang ada di dalam Malaysia ni. Dia diiktiraf oleh SME Corp Malaysia. Okey, anugerah berprestij ni, dia merupakan satu anugerah yang pertama yang dibenangi oleh travel agency di dalam Malaysia. Travel agency tak dapat lagi top 30 SME tu, tapi Arba Travel and Tours Sdn Bhd ni dah dapat dah anugerah berprestij tu. Anugerah tu pula untuk kita nak dapat dalam kedudukan 50 dalam top SME tu, 50 top, dalam top 50 lah SME di Malaysia ni. Sekurang-kurangnya syarikat tersebut mestilah beroperasi secara 15 tahun secara puratannya, secara aktif, dan peningkatan yang syarikat tunjukkan tu amat merangsangkan. Barulah SME Corp Malaysia ni boleh senaraikan syarikat ni adalah syarikat yang berprestij di Malaysia di dalam senarai top 50 tu. Bayangkan dia jadi top 30, top 30. Makna kata hebatlah kan Arba Travel and Tours Sdn Bhd ni. Okey. Okey, yang kedua, kita akan analisis masalah ataupun isu yang timbul pada syarikat ni. Okey, jadi
masalah ataupun isu yang pertama yang kami analisis adalah wabak COVID-19 yang jejas sektor pelancongan. Okey, seperti mana yang kita tahu di Malaysia, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia sekarang ni memang famous, memang terkenal dengan jangkitan wabak pandemik COVID-19 ni. COVID-19 ni adalah satu penyakit yang boleh menyebabkan kematian, dia boleh mengancam nyawa. Memang terlalu bahayalah jika kita dah menghidapi dia. Okey, jadi ianya membuatkan sektor pelancongan terjejas. Kita tak boleh nak pergi ke mana-mana. Jadi memang orang kata, bukan kata negara Malaysia saja, satu dunia. Jadi semua negara-negara di luar dah tutup pintu sempadan untuk kita masuk, untuk kita melancong pada waktu ni lah. Memang secara kritikal lah, boleh kita tengok kritikal hari-hari memang akan ada kematian. Dan memang sektor pelancongan telah menjadi salah satu sektor yang mati dan salah satu sektor yang paling terjejas teruk akibat wabak COVID-19 ni. Okey, itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua yang dihadapi oleh syarikat ialah Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menghadkan perniagaan. Okey, tak kisahlah PKP ataupun PKPB ke ataupun PKPP ke, apabila dibaca sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, ianya memang akan menghadkan perjalanan kita daripada satu tempat nak ke satu tempat. Okey, kalau kata Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh bergerak daripada satu daerah ke satu daerah yang lain di dalam negeri sendiri. Contoh, daripada dalam negeri Melaka, kita tak boleh daripada daerah ni nak ke daerah satu lagi, walaupun di dalam negeri Melaka tak boleh. Okey, jadi disebabkan PKP ni, dianya telah menghadkan sektor pelancongan ni. Memang sektor pelancongan tak diberi peluang oleh kerajaan lah, sebab dia akan lebih memburukkan jika ada lawatan-lawatan ataupun orang daripada luar nak melancong ke mana-mana tempat. Dia akan membawa wabak tu dan wabak tu akan tersebar. Jadi memang kerajaan telah menghadkan sektor pelancongan, memang tak boleh langsung untuk bergerak pada PKP. Sama juga dengan PKPB. PKPB pun kita hanyalah boleh bergerak di antara dalam negeri saja dan tak boleh keluar. Dan bayangkan kalau kata negeri tersebut tak ada apa-apa sangat dan orang nak keluar pun still sama juga tak boleh. Jadi memang PKP akan memang sangat-sangat menjejaskan lah, menjejaskan atau menghadkan kawalan pergerakan untuk sektor pelancongan. Okey, masalah yang ketiga ialah kos operasi yang tinggi dan ketiadaan keuntungan. Seperti yang tadi saya dah cakap, syarikat ni syarikat yang baru, dan syarikat Arba Travel and Tours ni dah mempunyai lebih kurang 50 pekerja. Dulu awal-awal syarikat hanya ada 3 pekerja, tapi dah semakin lama semakin naik syarikat ni hanya ada sekarang dah ada 50 pekerja. Jadi 50 orang pekerja ni semuanya terjejas sebab tak ada income yang datang masuk dalam syarikat. Sebab memang apabila kita tak ada running untuk keluar masuk pelancongan dan sektor pelancongan ni, memang dia akan menjejaskan sebab memang tak ada kos yang ada di dalam syarikat. Hanyalah kos untuk tampung saja, tampung gaji pekerja, urusan lain, urusan tu untuk sewa bangunan ke apa ke. Jadi ianya memang sangat-sangat jejas teruk lah syarikat ni terhadap masalah yang timbul lah sekarang. Okey, dan yang keempat adalah gaji pekerja tidak dapat ditanggung syarikat. Okey, sekarang ni syarikat dah buat satu okey, yang keempat tadi ialah gaji pekerja tak dapat lagi ditanggung oleh syarikat. Okey, memang syarikat tak dapat tanggung dah gaji pekerja sebab dia dah mengurangkan lagi pekerja sebab memang dah tak boleh bayar dah. Jadi memang yang Okey, Assalamualaikum. Saya Siti Rahayu. Okey, baik, untuk next
step, iaitu cadangan bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam Arbor Travel ni, kami telah memilih 4 solution lah. Okay. So untuk solution yang pertama dan kedua ni, iaitu yang pertamanya adalah menggunakan komunikasi korporat secara luaran lah, iaitu periklanan korporat. Okey, saya akan explainkan dulu yang kedua ni. Yang pertamanya berkenaan dengan periklanan korporat. Apa yang dikatakan dengan periklanan korporat? Periklanan korporat ni adalah periklanan yang menggunakan imej korporat sebagai mesej utama yang nak disampaikan kepada khalayak. Contohnya, Arbor Travel ni adalah satu kita panggil sebagai syarikat pelancongan yang berpotensi dan juga ada imej dan reputasi yang baiklah, di mana kita dengar sebelum ni dia ada memenangi satu anugerah dia yang hebat lah kan. Okey, jadi dia boleh gunakan imej yang dia dah ada tu untuk dia buat satu iklan menggunakan billboard, contoh letak dekat highway ke ataupun letak dekat bandar-bandar besar untuk kekalkan imej dan reputasi syarikat lah. Okay, yang keduanya adalah komunikasi teknologi. Komunikasi teknologi ni bermaksud dia menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Contohnya apa? Dalam keadaan sekarang ni, okey, terutama dalam pandemik ni, kita menggunakan media sosial lah. Contoh kita gunakan WhatsApp, okey, gunakan Facebook, Messenger dan sebagainya, Twitter, okey. Dia gunakan media-media ni untuk mendapatkan maklum balas daripada bekas-bekas pelanggan dia. Sebab dia dah boleh buat kajian pasaran. Okey, kalau lepas yang fasa berlakunya pandemik ni, apa yang dia boleh buat? Contohnya, dia mungkin boleh sediakan pakej-pakej pelancongan yang menarik, disebabkan pelanggan-pelanggan lama dia atau pelanggan-pelanggan baru dia ni memerlukan satu percutian yang mampu milik, tetapi memberikan memori yang baik lah ataupun memori yang indah kepada pelanggan-pelanggan. Sebab kita tengok lah ya, sebab dalam fasa pandemik ni, macam kita tengok hari tu pun, bila kata kerajaan bagi sedikit kelonggaran pun, orang dah berlumba-lumba dah nak pergi melancong lah, apalah sebagainya. Jadi sekarang ni dengan tempoh PKP dah di stop balik kan. Jadi Arbor Travel boleh gunakan lah berkomunikasi menggunakan teknologi untuk menaikkan kembali imej dan reputasi syarikat. Alright. Okey, yang ketiga adalah komunikasi korporat dalaman. Iaitu maksudnya komunikasi dengan pekerja lah. Sebab apa? Sebab ni antara isu yang timbul adalah di kalangan pekerja. Jadi pihak pengurusan lah ataupun CEO dalam Arbor Travel sendiri sebenarnya harus bagi peluang kepada pekerja untuk memberi idea atau pandangan kepada pekerja ni. Sebab pekerja ni paling rapat dengan khalayak ataupun pelanggan. Jadi dia tahu apa yang pelanggan perlukan sekarang, masa depan dan sebagainya. Jadi dia lebih rapat, dia lebih tahu kehendak pelanggan tu berbanding kita yang ada dekat bahagian pengurusan. Okey. Dan yang terakhirnya adalah solusi yang kami cadangkan, komunikasi korporat dan persekitaran luaran, iaitu hubungan dengan kerajaan. Okey, sebagai sebuah syarikat yang bertapak di Malaysia, hubungan dengan kerajaan nak tak nak adalah sesuatu yang penting untuk dijaga. Hubungan dengan kerajaan ni contohnya macam dengan sentiasa menjalankan hubungan baik, sentiasa mendapatkan info, sentiasa berhubung. Ya, sebab kerajaan menyediakan pelan-pelan untuk membantu industri pelancongan, yang mana industri ni adalah salah satu industri yang paling teruk terjejas lah dalam fasa berlakunya pandemik COVID-19. Jadi pastikan pihak syarikat ni perlulah ambil peluang ni, sentiasa berkecap lah dengan pihak kerajaan untuk menjaga. Walaupun dia dah jatuh prestasi dia sekarang, tetapi dia boleh naikkan kembali reputasi dia ni bila dia ada hubungan baik dengan kerajaan. Jadi pelan-pelan tu dia dapat ada peluang lah untuk mendapatkan pelan-pelan yang terbaik lah untuk syarikat dia dan menaikkan kembali imej dan reputasi syarikat. Okey, baik. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya kami berpendapat Arbor Travel and Tour ni sebenarnya masih berpotensi untuk terus berkembang. Tetapi pihak Arbor Travel haruslah menggunakan pendekatan komunikasi korporat, okey, untuk menyelesaikan isu-isu yang timbul dalam syarikat lah. Mana kita dah bagi plan ni, kita cadangkan 4 plan tadi ni. Jadi plan-plan ni boleh digunakan pihak Arbor Travel lah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Kemudian tapi kena ambil kira semualah dari segi syarikat, keselamatan pekerja, keselamatan khalayak dan juga syarikat. Sekali lagi kita tekankan, syarikat harus beri penekanan kepada pihak pekerja. Maksud penekanan macam mana? Penekanan bagi ruang dan peluang pada pihak pekerja untuk sama-sama membantu pihak syarikat untuk
menangani masalah yang timbul pada sekarang ni lah. Dan sekaligus dia dapat memantapkan lagi dan mengukuhkan ekonomi dan juga nama syarikat di mata dunia pada hari ini dan masa akan datang. Okey, sekian saja persembahan daripada kami. Sekiranya ada salah dan silap, kami mohon maaf. Okey, dengan itu sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.